Bab 4 Dapatan Kajian Kumpulan 22. Bahagian A Data Demografi. Bahagian A mengandungi 6 soalan dan cara tapai dan cara tabar telah digunakan supaya dapatan kajian dapat dilihat dengan lebih jelas. Responden kami terdiri daripada 23 orang lelaki dan 17 orang perempuan. Majoriti responden kami berumur dalam kumpulan 17 hingga 20 tahun. Majoriti responden kami berbangsa Melayu dan Cina. Responden kami mengenal pelbagai agama yang merangkumi Islam, Buddha, Kristian, Hindu dan Sikh. Majoriti responden kami melanjutkan pelajaran di UTP dan kebanyakan daripada mereka mengambil kejuruteraan kimia sebagai kursus pengajian. Seterusnya, bahagian B, pengetahuan mahasiswa terhadap integrasi kaum di Malaysia. Soalan pertama kami, apakah aspek budaya yang paling membantu dalam perpaduan kaum di Malaysia? 65% responden berpendapat bahawa makanan merupakan aspek budaya yang paling membantu dalam perpaduan kaum di Malaysia. Contohnya, nasi lemak. Seterusnya, 22.5% responden berpendapat bahawa aspek bahasa menggalakkan perpaduan kaum. Misalnya, rakyat-rakyat saling berhubungan dengan menggunakan bahasa Melayu dalam pertuturan harian. Seterusnya, soalan ketiga kami ialah apakah aspek budaya yang paling membantu dalam perpaduan kaum di Malaysia? Aspek makanan dapat membantu dalam perpaduan kaum kerana makanan ialah keperluan asas setiap orang dan ia merupakan cara yang paling mudah bagi perkongsian budaya antara pelbagai kaum di Malaysia. Misalnya, makanan pelbagai kaum sering dihidang dan dikongsi semasa sambutan perayaan. Seterusnya, soalan keenam kami, apakah yang menghalang anda daripada mengamalkan aspek budaya kaum lain? 50% responden berpendapat bahawa halangan yang mengekang mereka daripada mengamalkan aspek budaya kaum lain ialah budaya kaum lain bertentangan dengan ajaran agama. Sebagai contoh, orang Cina akan meminum arak dan berjudi semasa Tahun Baharu Cina. Tetapi orang Muslim dilarang berjudi dan meminum arak berdasarkan ajaran Islam. Seterusnya, soalan ke-9 kami, yang mana responden perlu memilih 2 kesan negatif kepada negara jika integrasi kaum di Malaysia tidak digalakkan. 75% responden mengatakan kemajuan negara terbantut jika rakyat Malaysia tidak memahami budaya lain dan tidak bersatu padu. Sektor ekonomi seperti industri pelancongan Malaysia akan terjejas. 55% responden menyatakan bahawa politik akan menjadi tidak stabil. Soalan ke-10 kami ialah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menggalakkan integrasi kaum melalui kepelbagaian budaya etnik. 85% responden menyatakan antara langkah yang boleh dilakukan adalah dengan menganjurkan perayaan kaum lain kepada semua rakyat Malaysia. Seterusnya, kita akan pergi ke bahagian C, iaitu pandangan terhadap kepelbagaian budaya etnik yang menggalakkan integrasi kaum di Malaysia. Soalan kedua kami dalam bahagian C iaitu berikan pandangan anda tentang penambahbaikan dalam menggalakkan integrasi kaum di Malaysia. Responden telah menjawab usaha menanam fikiran dan ideologi yang baik dalam anak-anak sejak kecil lagi merupakan penambahbaikan yang amat penting. Selain itu, pameran pelbagai budaya atau kempen perlu dianjurkan bagi menggalakkan integrasi kaum melalui kepelbagaian budaya etnik. Seterusnya, soalan ketiga kami iaitu bagaimanakah integrasi kaum memberikan manfaat kepada negara kita? Manfaat utama integrasi kaum adalah melahirkan negara yang harmoni dan maju. Selain itu, integrasi kaum juga menstabilkan politik, ekonomi dan sosial serta memecutkan pembangunan negara. Soalan terakhir kami iaitu soalan yang keempat kami, apakah peranan anda sebagai rakyat Malaysia untuk terus mengekalkan perpaduan kaum? Jadi di sini, responden telah menyatakan peranan yang paling penting adalah sentiasa hormat, toleransi dan belajar budaya lain. Selain itu, rakyat Malaysia berperanan untuk tidak mengamalkan ideologi perkauman. Sekian, terima kasih.